tahu. Sekejap boleh tekan. Okey. Ya, terima kasih kerana beritahu. Mak Lee pun lupa. Okey. Jadi perbezaan yang pertama adalah perbezaan antara manusia dan haiwan. Ni kita ni, apa beza kita dengan lembu yang dikorban pada minggu lepas? Kan, betul tak? Apa beza kita dengan lembu yang dikorbankan pada minggu lepas, Hari Raya Haji tu. Tu tajuk pada hari ni. Tajuk yang kedua, tujuan penciptaan manusia. Maksudnya adalah kenapa Allah ciptakan manusia. Manusia sembah Allah. Supaya manusia beribadah, supaya manusia sembah kepada Allah. Betul? Betul? Okey. So yang ketiga, manusia sebagai khalifah. Okey, antum kena tahu apa maksud khalifah. Khalifah maksudnya adalah sebagai apa? Wakil Allah yang uruskan bumi. Ya, wakil Allah di muka bumi. Wakil Allah tau, bukan pengganti Allah. Kalau pengganti Allah tu syirik lah tu. Wakil. Okey, wakil. Okey, jom kita tengok apa yang dimaksudkan dengan perbezaan antara manusia dan haiwan ni. Ingat setiap pelajaran kita ada kuis. Sekejap lagi habis je Zoom ni, antum kena jawab kuis sebagai homework. Kalau sebagai homework tu tak ada yang lumba-lumba nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu. Betul tak? So kalau sebagai homework ni antum just buat, kemudian antum dapat markah je berapa antum betul, salah apa semua. Kalau Muallim buat live, buat quiz live, habis hang. Laptop hang, handphone hang macam minggu lepas. Sebab Muallim tak ada line internet yang kuat. Muallim menggunakan data je. Okay. Jom kita pergi yang pengenalan dahulu. Okey, pengenalan. Okey, kalau masuk pengenalan ni adalah maksudnya nak bagi tahu tentang apa kaitan tajuk tu, apa kena-mengena tajuk tu dengan ayat-ayat Al-Quran yang ada dekat dalam Al-Quran tu. Itu maksud pengenalan. Okey. Siapa nak baca ni, volunteer, siapa yang dah lama rasa nak bercakap tu, siapa nak baca? Siapa nak baca? Yang mana Mu'lim? Nampak tak dekat skrin? Nampak? Nampak? Ya Allah telah. Okey. Allah telah menciptakan semua makhluk di atas muka bumi ini, termasuklah manusia dan haiwan. Penciptaan manusia adalah sebaik-baik ciptaannya, sebagaimana yang telah disebut dalam surah berikut. Laqad khalaqna insa fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surah At-Tin ayat 4. Okey. Terima kasih Muhammad Raya. Muhammad Raya kan tadi kan? Okey. Jadi boleh terangkan semula apa yang Muhammad Raya baca. Allah telah menciptakan semua makhluk di atas muka bumi ini. Okey, semua makhluk. Apa benda yang dinamakan makhluk yang bernyawa, okey, yang bergerak, semua Allah ciptakan. Jadi tajuk ni kita nak fokuskan tentang manusia dan haiwan sahaja. Okey, kalau tajuk-tajuk yang lepas, tajuk-tajuk bab agama apa semua kan, itu berkenaan dengan manusia sahaja. Kalau bab yang ketiga, kita belajar tentang pokok, jantung dan sebagainya, itu berkenaan dengan manusia, haiwan dan tumbuhan. Tapi kalau hari ni, tajuk yang kedua ni, okey, kita cerita tentang Allah ciptakan makhluk, iaitu manusia dan haiwan. Okey. Penciptaan manusia adalah sebaik-baik ciptaan. Apa bukti yang kata manusia ni ciptaan yang sebaik-baik ciptaan? Okay, yang sebaik-baik ciptaan ni maknanya cukup semua. Ada otak untuk berfikir, Khadijah. Apa yang dimaksudkan dengan sebaik-baik ciptaan ni, maksudnya ada otak dan boleh berfikir. Tapi kalau haiwan ada otak
Tapi Tak boleh berfikir. tak boleh fikir, tak ada akal dan sebagainya. Betul tak? Itu yang dikatakan manusia adalah sebaik-baik ciptaan. Contoh boleh bagi contoh kepada Afiq, kepada semualah. Kita tengok lembu yang akan disembelih pada hari raya Korban. Kita tengok lembu yang akan disembelih pada hari raya Korban. Okey. Dengan lembu yang kita kena sembelih tu, yang kita sembelih hari raya Korban tu, dengan lembu ataupun kambing ataupun kibas yang Nabi Ibrahim sembelih dulu, zaman Nabi Ibrahim dulu. Okey. Sama tak dari segi penciptaannya? Contohnya dia dua-dua adalah haiwan. Asalnya sama. Asalnya Nabi Ismail. Asalnya Nabi Ismail yang nak disembelih oleh ayahnya, iaitu Nabi Ibrahim. Tapi dengan sekelip mata je Allah menukarkan bentuk yang nak disembelih tu menjadi seekor haiwan. Kalaulah betul Nabi Ibrahim sembelih anaknya dan Allah tidak menukarkan anak Nabi Ibrahim tu kepada kambing, habis. Semua satu dunia kata manusia adalah kejam dan sebagainya. Yalah, mana ada orang sembelih orang? Kalau seorang sembelih orang tu sampai terkulai leher dan sebagainya tu, mesti dia kena kecam dan sebagainya kan. Tapi ada bukti yang Nabi Ibrahim sembelih tu Allah menukarkan anaknya menjadi seekor kambing, seekor haiwan. Mu'alaf ataupun nama dia kibas. Atau namanya kibas. Kibas. Dia ada 3 lah raya. Kambing, kibas dengan biri-biri kan. Pernah jumpa biri-biri? Biri-biri ni dia punya badan dia macam kambing sama, cuma beza dia bulu dia gulung-gulung putih-putih. Yang tu biri-biri. Bulu dia gulung-gulung. Okey. Tadi Muhammad Ryan baca ayat Quran ada tertinggal sikit. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Okey, Allah menceritakan tentang yang dia telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, bentuk yang baik. Ada tak kita tengok manusia kepala ada 2? Ryan pernah tengok? Tak. Ryan pernah tengok manusia kepala 2? Tak. Kalau ada pun tak mungkin tak mungkinlah dia hidup dengan sempurna. Mungkin dia lahir kepala 2, mungkin lepas pada tu mungkin lepas tu dia meninggal ke, keluar daripada perut ibu meninggal ke sebab bentuk dia tak sempurna. Tapi Aiman, jiran adik sepupu Anan, dia jari 6. Jari denam. Okey. Ada Mualim pernah jumpa? Ada selalu Mualim jumpa? Ada kawan Mualim pun ada jari 6. Ada. Satu tangan jari 6 jari. So mungkin dia terjadinya macam tu mungkin sebab dalam perut mak dia kan. Mungkin mak dia terlebih makan ke apa semua ke. Itulah. Ada orang dia lahir sempurna, lepas tu dia accident putus jari dia kan. Daripada 5 jari tinggal 2 je. Okay. Accident ada jari ada 5. Accident putus 3 tinggal 2. Jadi jari dia semua ada 7 je lah. 7. Okay. Kita masuk penerangan yang kedua.
Putus-putus je ni. Tak dengar. Dia ni cakap putus-putus. Malam Yelah, ada putus. Tapi macam mana nak buat kerja kalau dah putus jari tu? Dua jari tu. Okay, macam mana nak buat kerja kalau dah putus jari tu. Jadi siapa yang ada jari 5 cukup sifat, cukup syarat tu, jagalah dia elok. Allah dah bagi cukup sifat. Jangan buat tempat-tempat yang tidak berfaedah ke, pergi bergaduh, pergi main pisau ke. Okey, seterusnya. Kira saya kenapa nak potong dari pisau ke ni? Yalah. Okey, seterusnya. Perbezaan antara manusia dan haiwan. 3 benda yang antum kena tahu. Pak Eka, Fakih semua ni, Ryan, Takishi pun semua. Bila sebut tentang perbezaan manusia dengan haiwan, dia ada 3 benda beza. Okey, yang pertama dari sudut akal. Pak Eka ada akal tak? ada Malim. Ada. Okey. Yang kedua jasad. Pak Eka ada jasad tak? Ada Malim. Okey. Pak Eka ada roh tak? Ada Malim. Okey, sebutkan kepada Maklim makhluk Allah apa yang tak ada akal? Haiwan. Haiwan. Okey, sebutkan Maklim makhluk Allah apa yang tiada jasad? Ada jasad. Tiada jasad. Roh. Apa dia? Roh. Roh. Belum, Maklim tak pergi kepada roh lagi. Jasad tu maksudnya tubuh badan lah. Okey, tubuh badan. Okey. Okey. Mana ada orang yang tak ada tubuh badan? Adalah makhluk Allah yang tak ada tubuh badan. Apa tu? Jin, syaitan, apa lagi? Lah. Itu kan makhluk Allah yang tak ada jasad. Dia hadir dalam bentuk asap, bentuk api dan sebagainya. Kalau malaikat hadir dalam bentuk cahaya, kan tak ada jasad. Asap. Okey, kalau roh pula, ada tak makhluk Allah yang tiada roh? Ada orang yang dah meninggal. Orang jasad yang dah meninggal. Okey, jadi boleh cerita. Orang yang belum meninggal. Jadi boleh cerita. Ada makhluk Allah yang tiada roh. Ada makhluk Allah yang tiada roh. Tapi dia ada nyawa je. Kemudian Mak akan beritahu apa beza nyawa dengan roh. Okey. Kita pergi dari sudut akal kejap. Mak nak tutup pintu. Okey, kita sambung. Senang je nak tahu beza manusia dengan haiwan, senang je. Ataupun Mak boleh tambah dekat belakang ni. Mak kena tambah jin. Supaya antum boleh faham kan? Jin. Tambah jin kat belakang. Yalah, Pak Ika tak dapat tadi. Makhluk Allah yang tidak berjasad. So Mak boleh kena tambah kat belakang. Jin. Manusia, haiwan, jin. Tak adalah. Tajuk ni dia cerita pasal manusia dengan haiwan. Dia tak cerita pasal manusia dengan jin. Tak. Manusia dengan haiwan. Okey? Baik. Suara Mak Lim dengar dengan jelas okey Jelas. Okey. Perbezaan yang pertama dari sudut akal. Okey? Pakai Wajdi. Cuba baca kan. Apa beza akal manusia dengan haiwan? Boleh apa? Nak baca mana satu dulu Maklim? Baca yang manusia. Boleh berfikir, mengkaji, menelidik, menilai untuk kemajuan diri dan negara. Okey. Kalau untuk haiwan pula? Ada otak tetapi tiada akal dan hanya mengikut naluri. Okey. Saya pakai. Okey. Manusia ada otak, ada tak otak? Ada. Haiwan ada otak tak? Ada? Ada juga. Otak lembu kan? Otak burung unta apa semua ada kan? Okey. Ada. Akal ada tak manusia? Ada. Haiwan? Tak ada. Tak ada. Jadi itulah bezanya dari segi akal antara manusia dan haiwan. Okey, kita pergi kepada jasad pula. Mana nak panggil
Afiq Rayyan. Afiq Rayyan. Mana Afiq Rayyan? Auni. Tak pernah masuk kelas mu'alim Auni. Khabar? Mana Afiq Rayyan? Tak ada. Afiq Rayyan dah keluar. Afiq Rayyan. Afiq Rayyan boleh baca yang ni, yang punya tanda ni. Ni. 1, 2, 3. Memerlukan makanan yang berzat, iaitu makan sayur-sayuran, buah-buahan dan daging. Ya, dah Afiq baca. Okey, untuk haiwan pula Afiq. Memakan makanan yang telah ditentukan dan terhad, iaitu lembu makan rumput, singa makan daging. Okey. Kenapa beza antara manusia dengan haiwan berkenaan dengan jasad? Okey, antum kena tahu jasad tu apa dia. Arina kena tahu, Afiq Rayyan kena tahu, Harisha kena tahu jasad tu apa dia. Jasad adalah tubuh badan. Tubuh badan yang Allah ciptakan. Manusia macam ni bentuk badan dia. Haiwan macam ni bentuk badan dia. Haiwan mesti kena bongkok, jalannya mesti kena merangkak kan. Kalau monyet dia boleh berdiri tapi dia jalan macam mana? Guna 4 kaki, dua dengan tangan dengan kaki diguna sekali untuk Macam berjalan, memanjat. memanjat-manjat kan. Tapi kalau manusia break dance, yelah jalan guna tangan kalau manusia buat break dance. Tahu tak break dance tu apa? Yang menari-nari tu. menari macam berpusing tu dekat kepala. Kan? Allah dah ciptakan jalan pakai kaki, dia pergi jalan pakai tangan. Kan pelik kan. Jadi kenapa manusia dengan haiwan beza dia dekat tubuh badan, jasad? Sebab manusia dia memerlukan makanan yang baik, yang sihat. Contohnya sayur-sayuran, buah-buahan, daging ayam, daging lembu, daging kambing dan sebagainya. Kalau nak bezakan haiwan dengan manusia, haiwan makan daging mentah. Kalau manusia makan daging yang Ya, betul. Habis ada orang makan sushi. Tahu tak makanan sushi? Sushi. Tahu. Tahu. Dia makan ikan salmon tu, dia tak masak pun. Dia makan mentah. Jadi Masak, sushi itu kan makanan mentah. So bukan makanan Tapi mentah rasa ni. sedap juga malam. Macam Ryan cakap tadi, bukan makanan mentah ni untuk haiwan juga yang makan. Jadi manusia dia boleh makan makanan sihat, kenapa dia nak makan benda-benda mentah pula? Kenapa boleh bagi tahu Maklim? Kenapa sushi itu manusia boleh makan dan adakah sushi itu makanan yang sihat? Tolong bagi tahu Maklim. sebab Sushi makanan dorang. Sebab dia dorang. Sebab kenapa manusia makan? Sebab sushi itu dia rebus. Okey, dia memang dah tak masak tapi dia rebus, dia guna wak yang panas apa semua kan. Bukan dia betul-betul. Mana ada orang Malaysia boleh makan lah. Boleh, orang Malaysia boleh makan. boleh lah. Ana pernah makan. Memanglah boleh. Anak pun pasal tak masak. Okey. Anak makan mentah-mentah lagi sedap. Arisa Darwissyah suka lah makan sushi. Tengok muka pun dah tahu dah. Betul tak Arisa? Ana tak selalu. Tapi adik Ana. Okey. Baik. Tadi dari segi akal, sekarang daripada segi jasad berkaitan dengan makanan. Okey, segi roh pula. Roh ni antum kena faham betul-betul. Okey, roh. Tengok boleh baca Manusia mempunyai roh dan nyawa untuk mengenal Allah dan memilih untuk mengabdikan diri kepada Allah. Okey, kalau haiwan pula hanya ada nyawa je untuk hidup. Tak ada roh dan mengingati Allah sepanjang masa. Kenapa dia kat sini haiwan hanya ada nyawa? Okey, sedangkan roh dengan nyawa ni sebenarnya dia seakan-akan sama. Tapi kenapa roh ni diberikan kepada manusia? Okey, supaya manusia ni kan dia ada hawa nafsu. Manusia ni kan dia ada hawa nafsu, dia ada dalam diri manusia tu dia ada satu
Ya, Manusia ni kadang-kadang dia boros Mak. manusia ni kadang-kadang dia boros. Ya, tadi ada maklumat masuk bilik maklumat tadi. Oh, ya. Tak fokus. Okey, jadi manusia ni diberikan roh untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dan apa maksud mengabdikan ni? Maksudnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Tapi kalau haiwan pula, dia hanya ada nyawa untuk hidup, untuk bergerak, untuk cari makanan apa semua. Dia hanya ada nyawa. Okey, dan dia tak ada pilihan. Macam manusia dia ada pilihan. Dan dia tak ada pilihan. Dia sentiasa mengingati Allah sepanjang masa. Sebagai contoh, Nabi apa yang buat bot ataupun Nabi apa yang buat Nabi Nuh. Nabi Nuh. bahtera Nabi Nuh kan? Nabi Nuh. Okey, masa zaman Nabi Nuh tu, isteri Nabi Nuh dengan anak Nabi Nuh tak nak ikut. Nabi Nuh tak nak beriman kepada Allah. Pengikut time tu tak nak beriman kepada Allah apa semua. Yang paling ramai masa tu pun dalam 80 orang macam tu je. Okey, haiwan boleh kira tak haiwan yang datang ikut Nabi Nuh? Haiwan, semua haiwan datang mana secara berpasangan. Nampak masa tu, masa Nabi Nuh buat bahtera tu, masa nak berlakunya banjir yang besar, haiwan berpusu-pusu datang dekat Nabi Nuh untuk naik ke dalam kapal dalam bahtera Nabi Nuh. Ini membuktikan bahawa haiwan ni mengingati Allah sepanjang masa. Dia macam dia tak ada pilihan. Dia kena naik juga kalau nak hidup. Kena naik juga sebab nak hidup. Konsep dia bertahan hidup je. Okay. Siapa nak baca ni? Baca yang bawah ni dulu. Apakah kaitan ni? Siapa nak baca? Ana. Baik. Apa kaitan antara roh, akal dan jasad terhadap manusia? Okay. Kemudian baca yang ni dulu. Yang ni dulu. Siapa nak baca tadi? Arisha kan? Baik. Roh untuk mengenal Allah. Okay. Akal? Akal untuk berfikir dan menilai. Okay. Jasad? Untuk menampung kehidupan roh dan akal. Ya. Ini memang boleh terangkan. Ya, apa kaitan tiga benda ni dengan kita? Faikah, Syukri, semua sekali lah kelas ni. Apakah kaitan tiga benda ni, roh, akal, jasad ni kepada kita? Kaitannya adalah roh dalam badan kita ni yang kita tak nampak untuk kenal Allah. Okey. Akal pun kita tak nampak tapi untuk berfikir. Okey. Jasad pula yang kita nampak ni, badan kita ni untuk apa? Untuk menampung kehidupan roh yang tak nampak tu, untuk menampung akal, untuk duduk dalam kita punya badan, kita punya jasad. Boleh faham tak? Faham. Okey. Sikit lagi. Lepas tu kita jawab kuis. Okey, makanan roh. Ni kena faham betul-betul ni. Dennis baca Dennis, makanan roh. Okey. Makanan roh adalah melaksanakan ibadah dengan sempurna. Ya. Sambung lagi. Sama lagi. Habis. Roh yang tidak diberi makan akan lemah dan tidak bermaya. Roh mudah diserang penyakit seperti berakhlak buruk, contohnya dengki, menipu, sangka buruk dan banyak lagi. Manusia dan haiwan adalah makhluk yang berbeza. Manusia lebih beruntung daripada haiwan kerana dapat menggunakan akal untuk kebaikan. Allah beri tanggungjawab
berbeza antara manusia dan haiwan. Segala tanggungjawab yang diberikan kepada manusia tidak dapat dilaksanakan oleh haiwan. Okey. Bagus, baca dengan jelas. Okey. Jadi semua benda sebagai kesimpulan, manusia dan haiwan adalah makhluk yang berbeza. Jangan samakan haiwan dengan manusia. Okey? Tak boleh samakan. Manusia Allah ciptakan ada sebab, haiwan Allah ciptakan ada sebab. Okey? Nombor 2, manusia lebih beruntung. Kita sebagai manusia ni kena lebih beruntung sebab kita belajar online. Haiwan belajar online tak? Haiwan? Belajar untuk diri Haiwan je. pergi kelas. Haiwan pergi kelas tak? Dia belajar diri sendiri je malam. Belajar diri sendiri. Siapa ada kucing tu bolehlah ajar kucing tu macam mana nak masuk kelas online. Kucing pun tak faham malam. Kucing pun tak faham. Nampak tak? Itu kegunaan akal. Kalau manusia mesti boleh faham. Kalau haiwan tak faham lah. Jadi kalau siapa yang masuk kelas tapi tak nak dengar arahan tu, tu faham-faham lah. Kucing lah tu. Kucing, tak kucing, tikus. Ana ada kucing Ana suruh nak panjat atas kursi pun tak faham. Walid, Inti kena tunjuk contoh dulu. Walid. Kucing saya ada satu je pandai nak keluar. Dia kena tingkap je. Dia naik obstacle, keluar. Tapi kalau kalau Iyalah Dennis. Panjang no cerita dia. Panjang no ceritanya. Okey. Allah memberi tanggungjawab berbeza antara manusia dan haiwan. Beza tanggungjawab. Okey. Tanggungjawab ni tajuk dia bahagian khalifah. Okey, tajuk dia bahagian khalifah. Nanti tajuk yang kedua tanggungjawab manusia. Okey, segala tanggungjawab yang diberikan kepada manusia tidak dapat dilaksanakan oleh haiwan. Nampak tak? Kalau antum nak ajar kucing antum macam mana sekalipun, tak boleh. Haiwan tu tak boleh nak ikut. Contoh Faikah nak ajar kucing Faikah duduk atas kursi. Tak boleh. Haiwan ni dah kata bukti. Segala apa yang haiwan yang manusia buat, haiwan tak boleh buat. So maknanya kenapa kucing tu boleh dodolkan baby tu? Dodolkan baby tu, dia dodolkan macam mana? Pakai cakap. Tengok dekat dalam YouTube. Macam tu. Betul. So dia Tapi berlakon ni. kadang-kadang ni Maman, ada setengah kucing dia pandai dengar cakap orang tau. Orang suruh duduk dia duduk. Duduk. Okay. Tu mungkin bahagian naluri ni, bahagian ni. Kalau dia pandai ni bahagian ni, Pak Ika. Ni. Tapi dari akal hanya mengikut naluri. Ini. So dia dah biasa tengok kucing-kucing lain buat ataupun dia dah biasa dengar suara duduk tu maknanya duduk. Duduk tu maknanya duduk. Mungkin dia dah biasa dengar dan dia ikut. Tu dari segi naluri. Okay, mungkin itu dari segi naluri. Okey. Habis dah tajuk unit 1. Okey, jom kita jawab kuis. Habis. Macam sikit je. Unit 1 je. Kita baru habis unit 1 ni. Kita baru habis Tahun ni. lepas balik. Yang ni. Yang ni belum lagi. Yang ni belum lagi. Okey. Boleh bagi kuis ni sebagai homework tau. Jadi yang ni dia tak nampak macam yang berlumba-lumba bertanding dalam nombor 1, nombor 2 tu lah. Jadi nak berlumba-lumba. Jadi antum nak jawab sekarang ke nak jawab tunggu Zoom ni habis? Jawab sekarang. Mana-mana sekarang. Okey. dulu. Lepas tu baru solo. Okey, Mualim letakkan link dekat ruangan chat. Antum boleh tekan link kemudian jawab Senang je, soalan dia senang je. Iyalah senang. Sekali buka. Boleh TikTok ni. Bukan main.
Okay, boleh tengok di ruangan chat. 1, 2, mula. Buat dulu. Okay, boleh tekan sekarang link tu. Lepas tu jawab terus. Soalan dia pendek-pendek je. Saya tekan start. Yoga. Boleh anda tekan start game yang mana? Boleh tekan. Siapa yang dah masuk, tekan je start game. Saya belum masuk lagi tengah loading. Lamanya. Mana ni? Anda masuk terus Awak Lin. Masuk terus dan tekan start. Ini yang bisa dulu.